Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan terangkan tentang tajuk amoebiasis. Ini adalah sebenarnya nama ahli kumpulan kami. Ini adalah objektif pembelajaran. Pelajar dapat mengetahui pengenalan, definisi, etiologi, tanda dan gejala, pengurusan rawatan, pencegahan, penutup dan rujukan. Assalamualaikum. Saya Ilya Lisa binti Wan Muhammad Fazli. Sekarang saya akan terangkan tentang pengenalan amoebiasis. Amoebiasis ialah keradangan usus disebabkan oleh protozoa parasit Entamoeba histolytica. Organisma ini memakan kandungan usus tanpa sebarang pencerobohan ke tisu manusia. Ia kadang-kadang menyerang dinding usus dan menyebabkan disentri. Ia juga boleh merebak dari usus ke hati dan organ lain dan boleh menyebabkan gejala pada organ ini. Di samping itu, parasit ini boleh hidup di dalam usus tanpa gejala atau ia boleh menghasilkan gejala yang teruk. Ini adalah life cycle Entamoeba histolytica. Peringkat ini efektif kita dapat daripada air yang tercemar atau makanan. Okey, kita tengok circle dia. Yang pertama ialah cyst and tropozoid disalurkan dalam najis. Cyst ni biasanya ditemui dalam berbentuk, manakala tropozoid pula ditemui dalam najis cirit-birit. Jangkitan dengan Entamoeba histolytica. Yang kedua ialah mature cyst. Ia berpunca daripada makanan, air yang tercemar. Cyst dan tropozoid boleh dijangkiti semasa melakukan hubungan seksual. Yang ketiga ialah excitation. Ia berlaku dalam usus kecil. Yang keempat pula, tropozoids dilepaskan dan berpindah ke usus besar. Tropozoid mungkin kekal terhad pada lumen usus. Tengok di gambar rajah yang berlabel A itu jangkitan bukan invasif seperti individu yang mengeluarkan cyst dalam najis mereka, pembawa tanpa gejala. Tropozoid boleh menyerang mukus usus. Yang berlabel B pula penyakit usus atau saluran darah mencapai luar usus seperti hati, otak dan paru-paru. Saya Muhammad Faiz Imran bin Tajuddin. Hari ini saya ingin membentangkan tentang definisi amoebiasis. Amoebiasis adalah suatu keadaan di mana terdapatnya Entamoeba histolytica dan ia juga dikenali sebagai penyakit bawaan makanan, foodborne disease. Ia juga adalah salah satu penyakit infeksi usus besar yang disebabkan oleh parasit usus Entamoeba histolytica. Assalamualaikum, saya Syafiqah Balkis binti Muhammad Amran dari J15. Etiologi atau penyebab. Yang pertama, makan atau minum makanan yang telah terkontaminasi oleh parasit Entamoeba histolytica. Yang kedua, melakukan seks anal dengan seseorang yang mempunyai penyakit amoebiasis. Yang ketiga, trofozoid yang telah membiak di dalam salur pencernaan dan menetap di dinding usus besar. Yang keempat, kontak langsung dengan tanah, air atau fesis yang telah terkontaminasi dengan parasit. Yang kelima, seseorang yang terinfeksi E. histolytica yang dapat menyebarkan penyakit amoebiasis dengan melepaskan larva baru melalui kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azharina Tira binti Zaimi daripada J15. Antara tanda dan gejala bagi amoebiasis ialah yang pertama, kekejangan perut, kedua, cirit-birit, yang ketiga, keletihan, yang keempat, sakit rektum semasa membuang air besar yang dikenali sebagai tenesmus, dan yang terakhir ialah penurunan berat badan yang berlebihan. Seterusnya, saya Nana Natasha, saya akan meneruskan tentang pengurusan atau rawatan untuk penyakit amoebiasis. Okey, yang pertama adalah pemberian ubat metronidazole. Tujuan memberi ubat ni adalah untuk membunuh amoeba di dalam dinding usus, dalam darah ataupun dalam abses hati. Yang kedua adalah jika tiada simptom, rawatan antibiotik boleh diberikan, dan yang akhir sekali adalah pembedahan akan dilakukan jika usus besar atau tisu peritoneal mengalami perforation.
Saya akan menyambung tentang cara untuk mencegah penyakit amoebiasis. Okey, sebelum tu kita kena tahu penyakit amoebiasis ini terjadi kerana parasite Entamoeba stolika yang masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian menginfeksi dan menetap di dalam usus. Okey, parasite ini menular melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Okey, parasite ini boleh juga masuk ke dalam tubuh seseorang apabila seseorang itu menyentuh air ataupun tanah. Jadi, langkah yang pertama untuk mencegah penyakit amoebiasis adalah cuci tangan. Okey, menjaga kebersihan dan rutin cuci tangan boleh menjadi cara pencegahan amoebiasis. Cuci tangan menggunakan sabun cair setelah membuang air kecil ataupun buang air besar. Kebiasaan ini sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah aktiviti. Contohnya sebelum dan sesudah makan, mengganti pampers baby ataupun sebelum memasak. Okey, cara yang kedua, cuci bahan makanan dan peralatan masak. Selain menjaga kebersihan diri, untuk menghindari infeksi parasite juga harus dilakukan dengan menjaga kebersihan bahan makanan dan peralatan masakan. Biasakan diri untuk mencuci buah dan sayur sampai bersih sebelum memasak. Peralatan masak juga harus dicuci sampai bersih sebelum digunakan. Okey, cara yang ketiga untuk mencegah penyakit amoebiasis adalah memasak air sampai mendidih. Okey, sebelum diminum, pastikan masak air terlebih dahulu sampai mendidih. Hal itu bertujuan untuk membunuh bakteria ataupun parasite yang mungkin terkandung dalam air, sehingga tidak berbahaya saat masuk ke dalam tubuh. Kita hendaklah elak daripada minum air paip jika berada di kawasan yang berisiko tinggi. Okey, yang terakhir adalah hindari daripada berkongsi peralatan. Cuba untuk gunakan tuala, peralatan tempat tidur, cawan dan cutlery yang berasingan. Ini adalah untuk mengelakkan jangkitan parasite Entamoeba stolika daripada merebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris binti Rizwan. Nombor KBJ 2115-105-106. Amoebiasis adalah jangkitan yang boleh menjejaskan berjuta-juta orang dalam masa setahun. Amoebiasis biasanya berlaku disebabkan oleh pengambilan makanan dan air yang tercemar dan dijangkiti parasit Entamoeba histolika. Penyelidikan adalah penting untuk difokuskan dalam mendiagnosis pesakit di tempat seperti India, kawasan tropika Afrika, Meksiko dan kawasan lain. Memandangkan ia memberi kesan buruk kepada sistem perhadaman, kita harus mengambil makanan yang mudah dihadam dan harus menggalakkan makan makanan panas dan sudah dimasak dengan baik. Buah-buahan atau sayur-sayuran atau makanan yang kaya dengan kandungan lemak. Dan ini adalah link rujukan kami bagi tajuk amoebiasis. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami tentang penyakit amoebiasis. Sekian, terima kasih.